Okay, dah start dah. Okay, pusing. Okay, tak ada saya luluskan sikit. Okay. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma, amin ya rabbal alamin. Kita tu gambar. Kena dulu sikit. Okey. Baik. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita sambung bacaan kitab Al-Isya'ah muka surat 44. Kita sambung tajuk wa minha waqa'atul jamal. Wa minha waqa'atul jamal. Baik. Sekejap. Ada dislike. Ada tutup tak? Oh. Okay, tak. Potong-potong. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Tak apa. Tak apa. Okey. Kita sambung muka surat 44. Muka surat 44 kita sambung wa minha waqa'atul jamal. Wa minha ni dan antaranya ialah peperangan Jamal. Minha iaitu antara alamat kiamat yang telah zahir, yang jauh, yang telah zahir, dan dia akan dan alamat tersebut telah habis. Minal amarat al-amarat al-ba'idah allati zaharat wa anqaradat, iaitu antara alamat kiamat yang jauh yang telah zahir dan telah habis, telah selesai, maksudnya telah berlaku. Wa minha waqa'atul jamal, dan antaranya ialah peperangan Jamal. Rawal Hakim an Ali wa Talhata radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala liz-Zubair atuhibbu Aliyan ama innaka satakhruju alaihi wa tuqatiluhu wa anta lahu zalim. Imam Hakim rahmatullah alaih meriwayatkan daripada Sayyidina Ali dan Sayyidina Talhah radhiyallahu taala anhuma bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda kepada Sayyidina Az-Zubair radhiyallahu anhu, adakah kamu kasih kepada Sayyidina Ali? Adakah kamu kasih kepada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu? Ketahuilah sesungguhnya engkau akan keluar menentangnya dan engkau akan memeranginya sedangkan engkau zalim kepadanya. Makna satu hari nanti engkau akan takhruju alaih, maksudnya keluar menentang dia atau keluar memberontak kepada dia, dan kau akan memeranginya sedangkan kau zalim kepadanya. Di sini bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengisyaratkan kepadanya zalim, zalim di sini bukanlah memberi makna zalim yang mana dilakukan oleh dalam pemerintahan, tapi zalim yang dimaksudkan di sini ialah waktu tu perbuatan kau ialah perbuatan yang tak betul, perbuatan yang tidak kena pada tempatnya. Wa rawahu wa Ahmadu wa an Aisyah radhiyallahu anha annahu sallallahu alaihi wasallam qala laha kaifa bi ihdakunna idza nabahatha kilabu hawab. Imam dan juga Imam Hakim rahmatullah alaih dan Imam Ahmad meriwayatkan daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda kepada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, bagaimana salah seorang kamu apabila dia disalak oleh anjing-anjing di Hawab. Dia disalak oleh anjing-anjing di Hawab.
Mana Nabi SAW bersabda ni, mana bagaimana keadaan nanti ada antara kamu ni, mana Nabi SAW waktu tu bersabda kepada Ummahatul Mukminin. Baginda SAW bagi tahu bagaimana antara kamu ni nanti, satu hari nanti, dia akan disalak oleh anjing-anjing di satu tempat bernama Hawab. Wa rawa Ibnu Abi Syaibah wal Bazzar bi sanadin rijaluhu thiqat an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma wal Hakim min hadits Qais bin Abi Hazim. Ibnu Abi Syaibah dan Imam Bazzar meriwayatkan dengan sanad yang perawi hadis tersebut ialah perawi-perawi yang thiqah, iaitu diriwayatkan daripada Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dan juga Imam Hakim rahmatullah alaih meriwayatkan daripada hadis yang diriwayatkan oleh Qais bin Abi Hazim. Mana Ibnu Abi Syaibah dan Bazzar riwayat dia ialah sampai kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Dan Imam Hakim riwayat daripada Qais bin Abi Hazim bahwasanya anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala li nisaihi ayyatukunna sahibatul jamalil adbab tasiru aw qala takhruju hatta tanbahaha kilabul hawab yuqtalu an yaminiha wa an shimaliha qatla kathiratun wa tanju ba'da ma kadat. Bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda kepada isteri-isteri baginda sallallahu alaihi wasallam, mana satu antara kamu nanti menjadi penunggang kepada unta yang mempunyai bulu yang banyak. Mana unta yang besar yang mempunyai bulu yang banyak. Nanti ada antara kamu satu hari nanti yang akan menaiki unta yang mempunyai bulu yang banyak. Tasiru au takhruju, maknanya dia akan keluar, dia akan pergi bergerak ke satu tempat, sehinggalah dia akan sampai ke satu tempat yang dia akan disalak oleh anjing-anjing di Hawab. Anjing-anjing di Hawab. Dan akan dibunuh, akan terbunuh di belah kanannya dan di sebelah kirinya ramai orang yang terbunuh. Maksudnya akan dibunuh banyak orang di sebelah kiri dan di sebelah kanannya. Mana sebelah kiri atau kanannya, nya tu kembali kepada salah seorang isteri aku. Wa tanju ba'da ma kadat, dan akhirnya dia telah selamat selepas mana dia hampir-hampir tidak dapat selamat. Nabi SAW dah bagi tahu, dah isyarat kepada peristiwa tersebut sebelum berlakunya keadaan tu. Nabi SAW bagi tahu pada beberapa orang isteri Nabi. Dan waktu tu Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha juga ada bersama mereka. Nabi kata nanti satu hari nanti ada satu orang di kalangan kamu akan naik unta yang mempunyai bulu yang banyak. Dia pergi keluar ke satu tempat, sampailah ke satu tempat yang bernama Hawab, dia akan disalak oleh anjing di situ. Anjing-anjing di tempat tersebut. Tasiru au takhruju. Dia au qala takhruju. Tu syak. Tasiru au qala takhruju. Mana baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda sama ada tasiru au takhruju. Tu au situ li syak lah. Jadi kita baca au qala. Tasiru au qala takhruju, sehinggalah dia disalak oleh anjing-anjing di Hawab. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi tahu dalam peristiwa tersebut akan ramai orang yang terbunuh di sebelah kiri dan kanannya. Mana di sekeliling ramai orang akan terbunuh, makna berlaku peperangan yang besar. Dan dia sendiri pun hampir-hampir terbunuh, tetapi akhirnya dia selamat. Tambihan. Okay, ada dua tambih dekat sini. Dua peringatan, dua tanbih. Al-awwal, qala ad-Damiri fi Hayatil Hayawan, qala Ibn Dihya wal ajabu min Ibn Arabi, kaifa ankara hadzal haditha fi kitab al-awasim wal qawasim lahu, wa dzakara annahu la yujadu lahu aslun wa huwa ashharu min falaqis subhi. Tambih yang pertama, peringatan yang pertama, Imam Damiri rahmatullah alaih telah berkata dalam kitab Hayatul Hayawan. Beliau berkata, Ibnu Dihyah telah berkata, antara perkara yang pelik yang berlaku pada Imam Ibnu Arabi. Ini Al-Imam Ibnu Arabi Al-Maliki rahimahullahu taala, Qadi Ibnu Arabi Al-Maliki rahimahullahu taala, yang ada karang banyak kitab.
dan antara kitab karangan beliau ialah Syarah Tirmizi, Aridatul Ahwadi. Jadi beliau kata amat pelik pada Ibnu Arabi, beliau mengingkari kewujudan hadis ni, hadis di atas tadi tu. Di dalam kitab beliau Al-Awasim wal Qawasim. Ni kitab Ibnu Arabi, Al-Awasim wal Qawasim, kitab milik beliau. Lahu tu maksudnya dalam kitab yang Al-Awasim wal Qawasim yang dikarang oleh beliau. Dan beliau menyebutkan bahawa dalam kitab itu bahawa hadis ni tidak ada asalnya. Maknanya tak ada dia punya tak ditemui sanadnya. Maksud tak ada dia punya asal dia. Sedangkan hadis ni lebih masyhur daripada cahaya subuh. Maksudnya nak bagi tahu begitu masyhur sekali. Macam contohnya subuh pagi akan datang, orang semua tahu. Selepas malam akan datang dia cahaya subuh. Jadi semua orang tahu, tapi beliau tak tahu. Ini kritikan terhadap beliau. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Ta'ala, kita pun tahu para imam yang hebat-hebat ni, mereka ialah apa yang mereka tulis ialah berdasarkan kepada kajian mereka. Kadang-kadang tak dinafikan, dalam keadaan begitu hebat mereka, tapi kadang ada setengah keadaan tak sampai riwayat tersebut kepada mereka. Wallahu a'lam. Okey, athani, peringatan yang kedua, al-adbab. Al-adbab bihamzatin maftuha wa dalin muhmalatin sakinatain wa dalin muhmalatin sakinatin wa muwahhadatain. Al-adbab ni dibaca dengan hamzah yang difathahkan. Itulah adbab. Dan kemudian dal muhmalah, dal yang tak ada titik. Muhmalah tu maksudnya tak ada titik, maknanya bukan zal. Satu zal, kalau zal ada titik, tetapi dal muhmalah tidak ada titik. Sakinah dalam keadaan sukun. Adbab maksud adbab. Dan muwahhadatain, dan dua ba, dan dua ba yang satu titik. Muwahhadatain maksudnya lepas tu disusuli oleh ba yang mempunyai dua titik. Al-ula maftuhah, dan ba yang pertama itu ialah dibaca dengan fathah. Al-adbab. Qala fil qamus, telah berkata oleh pengarang kitab Al-Qamus, dalam kitab Al-Qamus ni qala Al-Fairuzabadi. Qala Al-Fairuzabadi dalam qamus. Qamus makna Al-Qamusul Muhit. Telah berkata Fairuzabadi dalam Qamus Al-Muhit, al-adab al-jamalul kathirus sya'ri. Al-adab ni memberi makna unta yang mempunyai banyak bulu. Wa bi idhari at-tad'if jaa fil hadis sahibatul jamalil adbab. Dan dengan dibaca dizahirkan tad'if di sini memberi makna tasydid tu. Al-adab ba tu tasydid. Kemudian tapi dirungkai, dipecahkan, maksudnya disebut dengan adbab, iaitu dengan dizahirkan huruf yang digandakan itu, iaitu ba yang digandakan itu, maka telah disebutkan dalam hadis, iaitu Nabi SAW menyebutnya sahibatul jamalil adbab. Baginda tidak bersabda sahibatul jamalil adab. Okay, intaha. Okay, itu dua tambih tersebut. Jadi dalam hadis sahibatul jamalil adbab, bukan sahibatul jamalil adab. Qala at-Ta'i fi syarh at-tashil, Imam Ta'i telah berkata dalam syarah tashil, fakul idghami ala ghairil qiyas li munasabatil hawab intaha bi ma'na. Jadi di sini dirungkaikan idgham. Idgham di sini maksudnya tasydid tu. Tasydid tu dirungkaikan, sabdu itu dirungkaikan, bukan mengikut kias. Kalau ikut dibaca adab kan, wazan af'alu, tapi bila ba betul di tasydidkan, tapi dirungkaikan idgham tersebut untuk nak samakan ataupun untuk nak sesuaikan dengan lafaz hawab. Kan depan tu kan, kalau kita sebut pun iaitu Nabi SAW bersabda kan, hatta tanba ayatukunna sahibatul jamalil adbab tasiru hatta tanbaha kilabul hawab. Jadi nak samakan tu, kerana tu disebut adbab, tidak disebut adab. Baik, intaha bermakna. Ini ada perkataan macam ni, keadaan begini berlaku di dalam kalam Arab, iaitu untuk nak samakan, dipanggil munasabah. Baik, jadi sebutan dia lebih sedap berbanding disebut adab. Okey. Wa rawa Ahmadu wa Tabarani an Abi Rafi' anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala li Ali radhiyallahu anhu. Imam Ahmad dan Imam Tabarani telah meriwayatkan daripada Abu Rafi'. Abu Rafi' salah seorang sahabat Nabi SAW
yang bernama Sayyidina Aslam radhiyallahu anhu. Nabi SAW adalah satu orang maula. Maula ni maksud dia bekas hamba. Rasulullah SAW yang dipanggil Abu Rafi' atau nama sebenarnya ialah Aslam radhiyallahu taala anhu. Jadi ini riwayat daripada beliau, daripada Abu Rafi' iaitu Aslam radhiyallahu anhu, bahawasanya Nabi SAW pernah bersabda kepada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, sayakunu bainaka wa baina Aisyata amrun. Baginda SAW bersabda kepada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, akan berlaku nanti antara kau dan di antara Aisyah satu perkara. Maksud di sini satu masalah. Nanti akan terjadi antara kau dengan Aisyah satu krisis lah, satu masalah, satu krisis akan berlaku nanti. Qala fa ana ashqahuma ya Rasulullah. Maka maka Sayyidina Ali radhiyallahu anhu berkata, kalau begitu aku ialah orang yang paling celaka. Aku orang yang paling malang antara keduanya itu. Maksudnya antara aku dengan Aisyah tu, akulah yang paling malang, wahai Rasulullah. Kenapa Sayyidina Ali radhiyallahu anhu berkata begini? Ialah kerana beliau kata, kalau aku gaduh dengan Aisyah radhiyallahu anha, Aisyah radhiyallahu anha ummul mukminin, isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau aku terjadi krisis dengan beliau, antara aku dengan beliau, bermakna aku ni habislah aku. Kan? Jadi beliau kata ashqahuma, habislah aku. Faqala, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, la, tidak. Walakin idza kana dzalika fardudha ila ma'maniha. Tetapi kalau perkara itu berlaku, maka kembalikanlah Aisyah ke tempat keamanannya. Maksudnya Nabi SAW bagi tahu tidak. Maksudnya waktu tu seolah-olah Nabi SAW memberi isyarat bahawa waktu tu tindakan kau tak salah. Tetapi kalau perkara itu berlaku, jangan kau apa-apakan terhadap Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Tapi kalau berlaku, pulangkan dia ke tempatnya. Tempatnya maksud pulangkan dia ke Madinah lah. Fardudha ila ma'maniha maksud jangan buat tindakan tangkap dia, kan, cederakan dia, bahkan kembalikan dia dengan baik semula ke kota Madinah. Wa rawa Nu'aim bin Muhammad fil fitan bi sanadin sahihin an Tawus anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala li nisa'ihi. Imam Nu'aim bin Muhammad telah meriwayatkan dalam Kitabul Fitan dengan sanad yang sahih daripada Tawus bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda kepada para isteri baginda sallallahu alaihi wasallam, ayyatukunna tanbahuha kadha wa kadha. Siapa antara kamu nanti yang akan menyalak kepadanya binatang sekian, binatang sekian. Siapa antara kamu nanti akan disalak oleh binatang sekian kepada dia? Fadhahikat Aisyah radhiyallahu anha muta'ajjibah. Lalu telah ketawa, atau kita boleh kata sini macam tersengih ke. Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha telah tersengih dalam keadaan hairan. Maksud dalam keadaan menzahirkan kehairanan beliau. Siapa pula nanti akan disalak oleh anjing sekian? Mana mungkin Aisyah radhiyallahu anha tak sangka. Beliau kata, apa masalahnya kalau contoh kata disalak oleh anjing atau disalak oleh binatang sekian-sekian? Faqala unzuri la takuni anti ya Humaira. Nabi SAW telah bersabda, ingat, unzuri sini maksudnya ingat betul-betul Aisyah, janganlah kamu menjadi wanita tersebut, wahai Humaira. Nabi SAW memanggil Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha dengan laqab Humaira. Ni dipanggil panggilan macam kita panggilan manja lah, kan. Kalau contoh kalau kita suami isteri kadang panggil, ada orang panggil isteri sayang, ada orang panggil isteri ayang, apa-apa panggilan lah, tak ada masalah, kan. Ada orang panggil Hani, kan. Jadi macam kita kata Humaira ni, Nabi bersabda kepada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, wahai Humaira, jangan kau jadi perempuan tu, jangan kau jadi perempuan tersebut. Wa an Ummi Salamah radhiyallahu anha qalat, dzakara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam khuruja ba'dhi ummahatil mu'minin fadhahikat Aisyah radhiyallahu anha. Ummi Salamah radhiyallahu anha menceritakan Nabi SAW
ada menyebutkan berkenaan dengan keluarnya salah seorang ummahatul mukminin. Keluar di sini maksudnya pergi satu tempat yang jauh lah. Bukan setakat keluar rumah, tapi pergi satu tempat yang jauh. Dengan satu tujuan yang besar. Keluar. Lalu Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha telah ketawa mendengarkan keadaan tersebut. Beliau ketawa ni maksudnya macam mana benda tu boleh berlaku? Betul ke? Bukanlah macam tak percaya, tapi betul ke perkara itu akan berlaku? Jadi macam Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha pun ketawa. Faqala unzuri ya Humaira alla takuni anti. Maka Nabi SAW bersabda, fikirkan betul-betul. Unzuri sini maksudnya fikir betul-betul. Wahai Humaira, janganlah engkau menjadi wanita tersebut. Thumma altafata ila Ali radhiyallahu anhu. Kemudian Nabi SAW telah berpaling, baginda bernoleh kepada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Faqala in wulita min amriha syai'an farfuq biha. Rawahul Hakim wa sahahu wal Baihaqi. Kemudian baginda SAW menoleh pada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Baginda pun bersabda, sekiranya engkau dipertanggungjawabkan tentang urusannya, apa-apa urusan, maka hendaklah kau berlemah lembut dengannya. Maknanya kalau engkau ni diserahkan kepada kau tanggungjawab urusan tentang Aisyah ini, hendaklah kau berlemah lembut dengan dia. Jangan kau kasar dengan dia, atau jangan kau berlaku zalim terhadap dia. Tapi kau hendaklah uruskan dia dengan cara yang baik, dengan cara yang lemah lembut. Hadis ni diriwayatkan oleh Imam Hakim, dan Imam Hakim mensahihkan hadis ni, dan juga diriwayatkan oleh Imam Baihaqi. Wa an Hudzaifah radhiyallahu anhu annahu qala, daripada Sayyidina Hudzaifah radhiyallahu anhu bahawa beliau pernah berkata, beliau pernah menceritakan, lau haddathtukum anna ba'da ummahatil mu'minina taghzukum fi katibatin tadribukum bisuyufi tadribukum bisayfi ma saddaqtumuni. Sayyidina Hudzaifah radhiyallahu anhu berkata, kalaulah aku menceritakan kepada kamu bahawa ada salah seorang ummahatul mukminin, isteri Nabi SAW, dia akan memerangi kamu bersama dengan satu ketumbukan tentera. Katibah ni maksud satu gerombolan atau satu ketumbukan tentera. Yang ramai lah. Katibah ni maksud satu bilangan tentera yang ramai, begitu ramai bilangan dia. Mungkin sampai kepada tahap 1,000 ke atas. Jadi bilangan yang ramai. Yang mana ketumbukan tentera itu akan maksudnya memukul kamu. Sini maksud tadribukum bisay, maksudnya akan menetak pedang kepada kamu. Kan? Jadi dia akan taghzukum fi katibah. Maaf, tadribukum di sini rajak hiya tu rajak kepada hiya rajak kepada ba'd ummahatul mukminin. Yang dia akan memukul kamu dengan pedang. Maksudnya dia akan menebas pedangnya kepada kamu. Maka pasti kamu tak percaya. Hudzaifah radhiyallahu anhu kata, kalau aku cerita kepada kamu nanti akan berlaku, ada di kalangan isteri Nabi SAW yang akan memerangi kamu dengan pedangnya bersama dengan satu ketumbukan tentera, pasti kamu tak akan percaya pada aku perkara itu berlaku. Qalu subhanallah wa man yusaddiqu bihadha. Maka mereka pun berkata, subhanallah, siapa yang akan mempercayai perkara ini? Siapa yang percaya terhadap perkara ini? Maksudnya waktu tu anak-anak murid Hudzaifah radhiyallahu taala anhu, Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu taala anhu, beliau kan seorang yang memegang rahsia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau tahu banyak rahsia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan beliau juga ada menyimpan pada beliau nama-nama para munafik yang disampaikan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam pada beliau. Jadi bahkan termasuk juga fitnah-fitnah yang akan berlaku akhir zaman nanti juga diberitahu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada beliau. Jadi tu beliau kata nanti akan berlaku, nanti salah seorang ummahatul mukminin akan lakukan demikian. Jadi orang yang ada waktu tu semua kata subhanallah. Siapa yang boleh percaya perkara ni? Qala atatkumul Humaira fi katibatin tasuquha a'lajuha. Rawahul Hakim wa sahahu. Beliau berkata bahawa nanti pasti
sini beliau menggunakan lafaz fa'il madhi. Fa'il madhi sedangkan perkara ini belum berlaku. Tetapi fa'il madhi kalau digunakan pada perkara yang belum berlaku ialah memberi makna untuk tahqiq bahawa perkara itu pasti akan berlaku. Jadi beliau kata bahawa pasti akan datang kepada kamu Humaira bersama dengan satu ketumbukan tentera, tasuquha a'la juha, yang ketumbukan tentera tersebut akan tasuquha a'la juha, yang akan membawa nya oleh pengikut-pengikutnya. A'la juha ni alaj jamak pada ilj, iaitu ialah ada makna ilj orang kafir ataupun orang luar ataupun macam pengikut-pengikut. Sini maksud pengikut lah. Jadi nanti Humaira, Aisyah radhiyallahu anha akan datang kepada kamu dengan satu ketumpukan tentera yang dia akan dibawa oleh pengikut-pengikutnya. Rawahul Hakim wa sahahu, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Hakim dan beliau mensahihkan hadis ini, wal Baihaqi dan juga Imam Baihaqi. Wa qala, dan beliau telah berkata, akhbara bihadza Hudzaifatu wa mata qabla masiri Aisyah radhiyallahu anhuma. Imam Baihaqi rahmatullah alaih berkata bahawa telah mengkhabarkan tentang peristiwa ini, tentang perkara ini oleh Sayyidina Hudzaifah radhiyallahu taala anhu, dan beliau telah meninggal dunia sebelum Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha keluar dalam peristiwa ini. Jadi Hudzaifah radhiyallahu anhu tak sempat. Jadi beliau telah meninggal dunia dulu. Kerana peristiwa Waqatul Jamal ni, peperangan Jamal ni berlaku pada tahun 36 Hijrah. Dan Sayyidina Hudzaifah radhiyallahu anhu telah meninggal sebelum tu. Beliau tak sempat melihat peristiwa ini. Tapi beliau dah bagi tahu awal bahawa peristiwa ini pasti akan berlaku. Baik. Wa sababu dzalika qala al-Hafidz Ibnu Hajar fi Syarh al-Bukhari, qad jama'a Umar bin Shabbah fi kitab Akhbar al-Basrah qissat al-Jamal mutawwalah. Dan sebab perkara itu, sebab kepada demikian itu, Hafiz Ibn Hajar rahmatullah alaih telah berkata dalam syarah Bukhari, beliau telah berkata dalam syarah Bukhari iaitu Fathul Bari, Umar bin Shabbah beliau telah mengimpunkan dalam kitab beliau Akhbarul Basrah kisah peperangan Jamal ini dengan panjang lebar. Wa ana ulakhisuha wa aqtasiru ala ma awradahu bisanadin sahihin aw hasan, intaha. Dan ini ana di sini aku akan meringkaskannya dan aku memadai menyebutkan apa yang didatangkan oleh beliau, oleh Umar bin Shabbah tu dalam kitab beliau dengan sanad yang sahih ataupun dengan sanad yang hasan. Yang kata aku di sini maksudnya Hafiz bin Hajar. Hafiz bin Hajar kata, okey, jadi itu daripada kitab asal. Kemudian kat sini dalam Fathul Bari aku akan sebutkan secara ringkas dan aku hanya memadai menyebutkan iaitu dengan riwayat yang disebutkan oleh beliau dengan sanad yang sahih ataupun dengan sanad yang hasan, intaha. Fanadhkuru hasilahu huna mukhtasaran. Dan maka kami akan menyebutkan kesimpulan daripada kisah itu di sini secara ringkas. Maksudnya Hafiz bin Hajar pun dah ringkaskan. Tapi pengarang kitab ini ringkaskan lagi kerana beliau nak fokuskan pada cerita saja. Beliau bukan nak ceritakan panjang lebar kisah tu. Sebab tujuan beliau bukan nak jam'ur riwayat. Bukan semata-mata nak himpunkan riwayat, cerita satu demi satu riwayat. Tapi beliau nak cerita poin-poin ataupun kita kata titik-titik penting yang berlaku di dalam peristiwa tersebut. Jadi fanadhkuru hasilahu huna mukhtasaran, kami sebutkan kesimpulannya. Wa huwa annahu lamma kana al-ghadu min qatl Uthman radhiyallahu anhu, kharaja Ali radhiyallahu anhu wa ma'ahu Sufyan ats-Tsaqafi fadakhala al-masjid. Iaitu setelah esok hari selepas pembunuhan Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu. Maknanya semalam Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu dibunuh, maka hari inilah sebagai contohnya Sayyidina Ali radhiyallahu anhu telah keluar bersama dengan Sufyan ats-Tsaqafi, fadaqala al-masjid, lalu beliau pun masuk ke dalam masjid. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu masuk ke dalam masjid. Fa idza jama'atun ala Talhah, beliau mendapati ada satu kumpulan manusia
sekumpulan manusia yang berada di samping Talhah radhiyallahu anhu. Ini apa? Waktu ni belum lagi lantik jadi khalifah. Jadi bila Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu terbunuh, beliau tak lantik khalifah selepas beliau. Dia berbeza dengan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu buat syura, dan Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Jadi Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu tak lantik. Jadi waktu tu orang mereka nak baiat Sayyidina Talhah radhiyallahu anhu ataupun nak mencalonkan Sayyidina Talhah radhiyallahu anhu supaya jadi khalifah. Faqaraja Abu Jahmi bin Hudzaifah, maka telah keluar Abu Jaham bin Hudzaifah. Faqala ya Ali, ala tara? Lalu beliau pun berkata, wahai Ali, tidakkah kau lihat apa keadaan yang berlaku ni? Maksudnya beliau bagi isyarat bahawa Ali radhiyallahu anhu, kau kena tampilkan diri untuk jadi khalifah. Kan? Kau kena tampilkan diri untuk jadi khalifah. Kau kena cuba untuk kawal keadaan ni. Sekarang ni tengah kucak kacir ni, jadi kau cuba untuk kawal keadaan. Gambar okey? Okey. Lalu falam yatakallam, tetapi Sayyidina Ali radhiyallahu anhu tak bercakap apa-apa. Maksud beliau tidak memberikan apa-apa jawapan. Wa daqala baitahu fa utiya bi taridin fa akala. Beliau pun masuk ke dalam rumah beliau. Lalu beliau telah dibawa datang tharid. Kemudian beliau pun makan. Maksudnya beliau masuk rumah beliau kan sebelah rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam dia. Rumah Sayyidina Ali radhiyallahu anhu ni ialah belakang rumah Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Kan, maksudnya kalau kita pergi ke makam Nabi tu, di sebelah, kalau kita menghadap kiblat sebelah kiri, itu kan rumah Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Dan belakang rumah Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha ialah rumah Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Jadi yang peristiwa ni berlaku, beliau masuk masjid, maknanya masuk Masjid Nabawi. Jadi lepas beliau tengok keadaan tu, beliau tak bagi jawapan, beliau pun masuk dalam rumah beliau makanlah. Lalu dibawa kepada beliau tharid. Tharid ni maksudnya makanan roti yang dicampurkan dengan kuah daging. Jadi beliau pun makan. Summa qala yuqtalu ammi wa yughlabu ala mulki fa kharaja. Kemudian tapi tengah-tengah makan tu, beliau pun berkata, anak kepada pakcikku atau sepupuku, anak kepada pakcikku dibunuh dan dikuasai kerajaan dia. Maksudnya apa yang dimaksudkan di sini? Anak pakcikku di sini maksudnya Uthman radhiyallahu anhu. Kan? Ibnu Ammi ni maksudnya Sayyidina Ali lah. Ini bahasa Arab kata, sebab kerana beliau kata Ibnu Ammi di sini sebab kerana Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu daripada Bani Umayyah, dan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu daripada Bani Umayyah bin Abdul Syams lah. Bani Abdul Syams. Dan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu daripada Bani Hashim. Jadi orang Arab ni kadang, jadi beliau kata Ibnu Ammi ni maksudnya seolah sepupu aku Uthman radhiyallahu anhu. Memang kalau dekatnya beliau bukanlah sepupu yang dekat, tapi sepupu jauh. Seolah beliau kata, adakah patut sepupu aku dibunuh dan wa yughlabu ala mulki, dan kemudian dikalahkan ataupun orang telah rampas kerajaan dia? Kan orang rampas kerajaan dia. Maksud beliau macam kata ni, patut ke benda itu berlaku sedangkan aku tengah relax makan ni? Macam waktu tu sebenarnya Sayyidina Ali radhiyallahu anhu pun tak senang hati. Kan keadaan kucak kacir. Jadi waktu tu beliau pun dalam keadaan macam orang kata tengah dalam keadaan macam tengah serabut, ataupun dalam keadaan yang mana tengah tak tahu nak buat apa, kebingungan. Kan, jadi beliau kata, adakah patut anak Uthman dibunuh dan orang rampas kerajaan dia, kan, orang bunuh dia. Jadi fakharaja, beliau pun keluar dari rumah beliau. Fa'atahu an-nas wa huwa fi suqil Madinah. Maka orang ramai pun telah datang kepada beliau. Ketika itu beliau berada di pasar Madinah. Pasar Madinah ni dekat Masjid Nabawi juga. Kalau kita keluar depan kiblat belah kanan, kat belakang sikitlah. Kat belakang tu, tapi belah kanan, di belakang arah kiblat. Jadi beliau pun pergi ke Suqil Madinah. Orang ramai pun mengurumuni beliau. Faqalu ubsut yadaka nubayi'aka. Lalu mereka pun berkata, hulurkanlah tangan kamu supaya kami boleh berbaiat kepada kamu. Kami nak lantik kamu jadi khalifah. Kami nak baiat kamu. Kami semua nak taat setia pada kamu
supaya kamu menjadi khalifah kami, wahai Ali. Orang ramai pun nak calonkan beliau jadi khalifah. Faqala hatta yatashawaran nas. Beliau pun berkata, tunggulah sehingga orang ramai berbincang dulu atau bermusyawarat. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu terus tak terima mereka punya bai'ah. Tidak terus terima, tapi beliau kata tunggu dulu, nanti dulu. Biar orang ramai sikit. Orang besar-besar ada. Biar ada orang bincang dulu. Waktu tu apa yang mereka putuskan aku boleh terima, tapi sekarang nanti dulu. Faqala ba'duhum la in raja'an nasu ila amsarihim biqatl Uthman radhiyallahu anhu wa lam yaqum ba'dahu qa'imun lam yu'man al-ikhtilafu wa fasadul ummah. Lalu salah seorang dari mereka berkata, sebahagian mereka berkata, orang ramai ada waktu tu, beliau kata kalaulah orang ramai kembali ke bandar-bandar mereka dengan membawa berita pembunuhan Uthman radhiyallahu anhu, sedangkan tidak ada orang yang bangkit untuk membela beliau, lam yakum ba'da qa'im, tak ada orang yang bangkit untuk bela Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu, pembunuhan beliau, maka lam yu'manil ikhtilaf wa fasadul ummah. Maksudnya kami rasa tak akan selamat, keadaan tak akan selamat daripada berlakunya perselisihan pendapat dan akan berlakunya kucar kacir di dalam umat. Ni maksudnya kenapa Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu dibunuh selepas daripada habis haji. Bahkan lepas-lepas betul habis haji, Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu dibunuh. Beliau dibunuh dalam pertengahan bulan Zulhijjah kan. Jadi orang habis haji dalam 13 Zulhijjah dah habis haji. 2 hari lepas haji, Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu dibunuh bulan Zulhijjah. Jadi waktu tu orang masih lagi belum orang ramai yang datang dari negara Arab, yang datang daripada Iraq, yang datang daripada Syam, yang datang dari Yaman. Mereka waktu tu biasanya selepas daripada habis haji mereka datang ke kota Madinah. Jadi mereka waktu tu dah dapat dengar dah pasal berita Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu dibunuh. Jadi kalaulah orang ramai pulang cerita kat kampung mereka pasal Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu dibunuh, nanti pasti ramai orang akan bersemangat, nanti akan tercetusnya peperangan. Maknanya sesama umat Islam nanti akan tuduh-menuduh, akan berlaku sekian perkara, nanti orang akan bergaduh teruk. Jadi maksudnya mereka mendesak Sayyidina Ali radhiyallahu anhu cepat-cepat naik jadi khalifah, kemudian selesaikan masalah pembunuhan Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu, supaya dituntut bela secepat mungkin qisas terhadap pembunuh Sayyidina Uthman radhiyallahu taala anhu. Baik. Jadi itu mereka kata, kau jangan seolah macam maksud mereka, wahai Ali jangan tangguh-tangguh lagi. Cepat-cepat terima. Kalau kau tangguh-tangguh nanti lagi akan berlakunya fitnah yang besar. Akan berlaku kucar kacir dalam kalangan umat Islam. Fa aqadha al-ashtaru bi yadihi fabaya'u. Maka Al-Ashtar ni Abdullah Al-Ashtar namanya. Abdullah Al-Ashtar, beliau telah memegang tangan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, mana baiat Sayyidina Ali. Beliau mulakan cepat-cepat beliau pegang tangan Sayyidina Ali, beliau pun baiat. Aku baiat kau wahai Ali. Fabaya'u. Maka akhirnya orang ramai pun telah berbaiat kepada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu menjadi khalifah. Wa dhahaba ila baitil mal fafatahu. Lalu beliau pun telah pergi ke Baitul Mal dan beliau membuka Baitul Mal, Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu. Beliau buka Baitul Mal maksudnya kerana beliau dah ada kuasa jadi khalifah. Baik. Falamma tasama'an nasu taraku Talhah. Jadi bila orang ramai telah mendengar berita itu, tasama' ni maksudnya bila berita ini dah sampai di pendengaran orang ramai bahawa Ali radhiyallahu anhu telah dibai'ah oleh ramai orang jadi khalifah, mereka pun tinggalkan Talhah radhiyallahu anhu. Yang tadi kan ada orang yang mana mereka nak bai'ah Talhah radhiyallahu anhu jadi khalifah, mereka tak jadi. Mereka pergi bai'at Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Falam ya'dilu bihi Talhata wala ghairahu. Maka mereka tidak menyamakan dengannya. Bihi itu bi Ali radhiyallahu anhu. Maka mereka tidak menyamakan Talhah dengan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu dan juga selain daripada Talhah. Apa maksud dia? Mereka rasa bahawa orang yang paling layak ialah Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, bukan Talhah atau bukan orang lain.
Tu falam ya'dilu tu maksudnya mereka tak rasa ada orang yang lebih layak melainkan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Thumma arsala ila Talhah wa Zubairi radhiyallahu anhuma fabaya'ah. Kemudian Sayyidina Ali radhiyallahu anhu telah hantar utusan kepada Talhah dan kepada Az-Zubair. Talhah bin Ubaidillah radhiyallahu taala anhu dan Zubair bin Awam radhiyallahu anhu. Fabaya'ah, lalu mereka berdua pun telah berbaiat kepada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Maknanya dua orang sahabat besar ni pun akhirnya baiat Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Mereka pun menerima kekhilafahan Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu. Thumma innahuma nadima ala khidlani Uthman radhiyallahu anhu. Kemudian mereka berdua menyesal kerana membiarkan Sayyidina Uthman radhiyallahu taala anhu. Lepas dah mereka baiat tu, mereka terfikir, kenapalah kita hari tu tak jaga betul-betul Uthman masa dia dikepung. Tengok kita biarkan dia, akhirnya dia telah dibunuh. Kan Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu dibunuh jadi khalifah. Mereka seolah macam menyalahkan diri mereka. Mereka kata kenapa kami biarkan dia? Sebab waktu tu, tapi sebenarnya pun waktu Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu dikepung, Sayyidina Uthman bagi tahu dengan semua sahabat-sahabat besar, jangan ada antara kamu yang angkat pedang atau lukakan sesiapa semata-mata kerana nak menjaga aku. Sayyidina Uthman dah pesan, bahkan hamba-hamba beliau orang Islam waktu tu, orang mukmin yang ada di Madinah, beliau larang daripada bela beliau. Beliau kata tak apa, biar aku terkorban pun tak apa. Walaupun waktu tu beliau sedang dikepung dan beliau telah dikepung dalam rumah beliau. Jadi mereka berdua pun rasa menyesal kenapa mereka biarkan Uthman radhiyallahu anhu sehingga beliau terbunuh. Fatalabu an yuqtala qatalatu Uthman radhiyallahu anhu falam yujibhima. Lalu mereka telah menuntut, mana menuntut siapa? Menuntut Sayyidina Ali. Mereka telah buat tuntutan pada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu supaya dibunuh pembunuh Uthman radhiyallahu anhu, tetapi Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu tidak memberi jawapan kepada kedua sahabat itu. Mana kepada Talha dan Az-Zubair. Sayyidina Ali tak bagi jawapan dulu. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu bukan tak nak menyelesaikan masalah pembunuhan Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu memang nak selesaikan secepat mungkin. Cumanya waktu tu keadaan yang tidak membantu, makna keadaan kucar-kacir dalam kalangan umat Islam menyebabkan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu berpandangan bahawa lebih sesuai supaya ditangguhkan dulu sementara kes atau kita kata nak jalankan kes Sayyidina Uthman tu. Ada perkara lain lebih penting. Tapi ada di kalangan sahabat yang mereka semangat. Kan nanti akan masuk juga macam contoh Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Mereka begitu semangat supaya segera mungkin dituntut bela terhadap pembunuhan Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu. Mereka kata ini perkara yang pertama perlu diselesaikan. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu tak berpandangan macam tu. Beliau kata nanti dulu. Maksudnya orang kata jangan kalut-kalut sangat, terus nanti dulu. Relax dulu, nanti baru kita akan selesaikan kes tu. Baik. Jadi mereka tuntut, tapi Sayyidina Ali radhiyallahu anhu tak beri jawapan. Baik. Wa dzalika li anna qatilahu kana ghaira ma'lum. Dan perkara itu kenapa beliau tak bagi jawapan? Kerana pembunuh Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu ialah tak diketahui. Sebab waktu tu Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu dibunuh dalam rumah beliau. Siapa yang waktu tu serbu, mereka masuk, mereka bunuh. Kan? Jadi ada beberapa orang yang bunuh Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu. Jadi tak dapat nak dipastikan lagi siapa mereka itu. Wa kana yantaziru awliya Uthman radhiyallahu anhu an yatahakamu alaih. Dan beliau sendiri menanti-nanti supaya awliya di sini maksudnya kaum keluarga, beliau menanti kaum keluarga Uthman radhiyallahu anhu supaya mereka yatahakamu ilaih ini maksudnya supaya mereka hadapkan kes ini kepada beliau. Jadi beliau menanti-nanti sendiri supaya biar keluarga Sayyidina Uthman sendiri datang, mereka report kes ni ataupun kita kata bentangkan kes ini di hadapan beliau. Sebab kerana dalam Islam macam tu, bila satu kes berlaku pembunuhan, maka bila keluarga dia tuntut untuk nak dicari siapa yang bunuh, maka waktu tu hakim termasuklah ataupun qadhi, dia kena bertanggungjawab untuk jalankan kerja dia, cari siapa pembunuh tu. Jadi Sayyidina Ali radhiyallahu anhu juga tunggu-tunggu supaya biar
keluarga Osman, kaum keluarga Osman sini, wali sini maksudnya kaum keluarga Osman radhiyallahu anhu sendiri, mereka yang tuntut bela hadapkan kes ni di mahkamah untuk minta. Thumma sta'dhanahu fil umrah. Kemudian maksudnya selepas dia itu, kedua-dua sahabat tersebut telah minta izin Sayyidina Ali radhiyallahu anhu untuk pergi umrah. Kedua-dua sahabat tu siapa? Sayyidina Talha dan Sayyidina Zubair radhiyallahu ta'ala anhu nak pergi mana? Pergi umrah. Daripada Madinah nak pergi umrah. Fa aqadha alaihim al-uhuda wa adina lahuma. Lalu Sayyidina Ali radhiyallahu anhu telah mengambil perjanjian daripada mereka berdua dan beliau memberi izin kepada mereka berdua untuk nak pergi umrah. Ialah kerana beliau waktu tu khalifah. Jadi kedua sahabat besar ni mereka minta izin dengan Sayyidina Ali nak pergi umrah. Tapi sebelum pergi, Sayyidina Ali radhiyallahu anhu ambil perjanjian. Apa maksud ambil perjanjian di sini? Maksudnya beliau minta Sayyidina Talha dengan Sayyidina Zubair janji pada beliau supaya kamu nanti bila pergi ke Mekah jangan buat apa-apa tindakan. Jangan korang pandai-pandai buat apa tindakan yang mana untuk nak jalankan kes ni. Kan? Korang jangan buat tindakan. Atau korang jangan pergi kumpulkan orang, korang pergi adakan satu kumpulan untuk nak buat tindakan terhadap pembunuhan Sayyidina Osman radhiyallahu ta'ala anhu. Kerana Sayyidina Ali radhiyallahu anhu khuatir perkara itu berlaku. Kalau perkara itu berlaku, nanti boleh menyebabkan orang akan bergaduh. Akan berlaku ni peperangan. Baik, jadi beliau minta ambil perjanjian dengan mereka berdua. Falaqiya Aisyah radhiyallahu anha. Tapi apa yang berlaku? Kedua-dua sahabat tu telah berjumpa Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Fattafaqa ma'aha ala talabi bidami Uthman radhiyallahu anhu. Lalu mereka berdua telah bersepakat dengan Aisyah radhiyallahu anha untuk menuntut bela terhadap darah Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu, terhadap pembunuhan Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu. Wa kana Ya'la bin Umayyah amilu Uthman radhiyallahu anhu ala San'a. Dan ada satu orang nama dia Ya'la bin Umayyah. Dia ini ialah gubernur bagi Uthman radhiyallahu anhu di San'a. Jadi zaman Sayyidina Uthman dulu, dia ni ialah jadi kita kata macam pemerintah lah, gubernur bagi pihak khalifah di Madinah Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu. Jadi Ya'la bin Umayyah ni duduk di San'a. Dia jadi gubernur di San'a bagi pihak Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu. Wa kana 'azima sya'ni indahu. Dan beliau ni ialah mempunyai kedudukan yang besar di sisi Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu. Atau boleh juga kita kata wa kana 'azima sya'ni indahu wa kana Uthman 'azima sya'ni indahu. Maknanya kedudukan Uthman radhiyallahu anhu ni di sisi beliau adalah besar. Maknanya beliau sayang betul Sayyidina Uthman radhiyallahu taala anhu. Wa kana mutawawwilan, dan beliau ni satu orang yang berharta banyak. Siapa ni? Ya'la bin Umayyah ni. Beliau ni ada harta banyak. Faqadima hajjan. Lalu beliau pun datang buat haji. Beliau telah datang buat haji. Waktu tu tahun tu beliau juga ada datang buat haji. Jadi beliau datang daripada San'a pergi ke Mekah untuk buat haji. Jadi dia waktu tu yang dua orang sahabat ni pula yang dah berpakat dengan Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha nak pergi buat umrah. Jadi mereka akan pergi ke Mekah. Yang beliau ni pula baru dah selesai haji, ada datang buat haji. Jadi maknanya beliau waktu tu ada dekat juga. Berada kat mana? Berada dekat Mekah. Atau mungkin beliau dah datang ke Madinah. Fa'anahuma bi 400,000 alfin. Lalu beliau ini, iaitu Ya'la bin Umayyah ni, telah membantu kedua-dua sahabat tersebut dengan memberi kepada mereka 400,000 dinar. Kan? 400,000 dinar. Bukan bilangan yang sikit ni. 400,000 dinar beliau telah bawa untuk bagi bantuan. Kita kata support tentera lah. Kan? Untuk kumpulkan orang, beliau telah bagi belanja yang begitu besar. Jadi beliau jumpa dengan siapa ni? Talha dan Sayyidina Zubair radhiyallahu anhu di Mekah. Lalu mereka buat pula perancangan. Jadi beliau bantu mereka, bagi pada mereka harta sebanyak 400,000 dinar. Wa hamala 70 rajulan min Quraisy
Dan beliau juga telah beliau telah memberikan hamala di sini, memberi makna memberikan binatang tunggangan. Sini hamala sini maksudnya beliau telah beri binatang tunggangan. Beliau telah memberikan binatang tunggangan kepada 40 orang lelaki Quraisy. Beliau bukan saja sapuk harta, bahkan beliau telah bagi juga tentera. 70 orang lelaki Quraisy, beliau telah sediakan sekali dengan binatang. Bawa sekali unta ke ataupun kuda, bagi sekali. Washtara li Aisyah radhiyallahu anha jamalan yuqawilu askar bi 80 dinaran. Dan beliau telah membeli bagi untuk Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha seekor unta yang dipanggil askar dengan harga 80 dinar. Maksudnya dia ni berpakat dengan diorang. Dia tu korang kumpulkan tentera, tuntut bela secepat mungkin pembunuhan Sayyidina Uthman radhiyallahu taala anhu. Jadi dia bagi harta 400,000 dinar. Kemudian bagi lagi 70 orang support tentera, 70 orang bagi binatang tunggangan. Dan untuk Aisyah radhiyallahu anha dia belikan unta khas. Dipanggil askar, harga 80 dinar. Jadi mereka pakat semua sekali. Jadi maksudnya Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha dengan Sayyidina Talha bin Zubair, Talha bin Ubaidillah dan Zubair bin Al-Awwam radhiyallahu anhu, dan sekumpulan tentera dah terbentuk. Maksudnya mereka telah berpakat kan untuk apa dia? Gerakkan tentera tuntut bela pembunuhan Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu. Wa kana Ali radhiyallahu anhu yaqul, Sayyidina Ali radhiyallahu anhu sering berkata, atadruna bimani betuli itu? Ni Sayyidina Ali radhiyallahu anhu kata, maksudnya lepas Sayyidina Ali dah dengar, lah diorang ni rupanya pergi juga buat tindakan untuk nak tuntut bela Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu. Jadi Sayyidina Ali radhiyallahu anhu pun dah mula macam marahlah, kenapa mereka buat macam tu? Kan, maksudnya mereka melanggar perjanjian dengan beliau Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu dah ambil perjanjian jangan buat apa-apa tindakan lagi selagi tak tunggu perintah daripada aku. Jadi bila dengar tu Sayyidina Ali radhiyallahu anhu pun marah. Jadi tu Sayyidina Ali radhiyallahu anhu kata, kamu tahu tak aku ni diuji dengan siapa? Maknanya Allah uji aku dengan siapa? Yang tak nak dengar cakap aku, lebih macam itulah kita kata. Kamu tahu tak aku ni diuji dengan siapa? Bi'atwa'in nas fin nas. Aisyah, iaitu orang yang paling taat di kalangan manusia, iaitu Aisyah tu seorang. Wa adahan nas Talha, dan orang yang paling licik iaitu Talha. Adaha ni maksudnya orang yang mana akal dia pintar, orang yang paling pintar, orang yang paling licik, iaitu Talha. Wa ashad dinnas Az-Zubair, iaitu orang yang paling kuat, iaitu Zubair. Wa athran nas Ya'la bin Umayyah, dan orang yang paling kaya iaitu Ya'la bin Umayyah. Habis Sayyidina Ali radhiyallahu anhu tahu, beliau marah. Beliau kata, tengok Allah uji aku dengan dorang ni. Satu orang yang paling taat, Aisyah radhiyallahu anha. Orang yang paling cerdik iaitu Talha radhiyallahu anhu. Dan satu orang lagi begitu hebat, gagah, perkasa, Zubair. Seorang lagi paling kaya, Ya'la bin Umayyah. Fatawajjahu ilal Basrah. Ini tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai ini saja, nanti kita akan sambung lagi. Saya berhenti sampai itu dulu. Nanti kita akan sambung berkenaan dengan mereka bergerak. Sebab hari ini ialah pada hari Jumaat. Jadi diminta juga pada kita semua supaya banyakkan amalan ni dekat lagi waktu maghrib hari Jumaat. Nak habis hari Jumaat dah ni. Jadi selepas asar sampai ke maghrib ni antara waktu doa makbul. Dan juga ada dalam riwayat bagi tahu bahawa siapa yang baca selawat Nabi sallallahu alaihi wasallam selepas sembahyang asar hari Jumaat, maka dia akan 80 kali. Paling kurang 80 kali dalam riwayat tersebutkan. Kan Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabihi wa baraka wasallam. Ada setengah riwayat dengan beberapa lafaz. Jadi dia hapuskan dosa dia selama 80 tahun. Jadi jangan tinggal untuk baca selawat, khususnya pada waktu ini, dan doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita berhenti sampai itu. Nanti kita akan sambung semula. Saya akan beritahu bila waktu kita akan sambung balik dalam Facebook saya. Tapi kita kena ingat sedikit sebanyak cerita yang berlaku dalam peristiwa peperangan Jamal ni. Baik. Wallahu alam
Allahumma inna na'udzubika min mudhillatil fitan ma dhahara minha wa ma batan. Allahumma inna na'udzubika min jahtil bala wa darkis syaqa wa su'il qada wa shamatatil a'da. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhanallah bihamdihi subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Cuba off kan tahu? Finish. Finish dulu.